Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Sofia binti Muhammad Firdaus daripada semester 2 seksyen 2 yang berusaha Puan Rosliha binti Muhammad selaku pensyarah bagi subjek pengajian Malaysia iaitu MPU 2163. Pada hari ini saya akan membentangkan bab 1 iaitu Kerajaan Melayu Melaka bersama dengan kawan saya Nur Faizatul Syafiqah binti Baharudin. Okey, Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka didirikan oleh para mesuara pada abad ke-15. Okey, kalau korang pernah belajar kajian tempatan tahun 5, tahun 4, okey, korang dah mula belajar tentang para mesuara lah. Okey, kalau korang tak pernah tengok, sini saya sertakan gambar para mesuara dalam slide saya pada hari ini. Okey. Pada abad ke-15, Kerajaan Melayu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang sangat agung pada ketika itu. Kerajaan Melayu Melaka dikenali dengan kemasyhurannya sebagai pusat perdagangan, pusat perkembangan agama Islam, keluasan tanah jajahan dan mempunyai hubungan politik antarabangsa bersama China yang merupakan negara yang mempunyai kuasa besar pada ketika itu. Okey. Macam yang kita tahu, setiap negara tu mesti ada sistem pemerintahan kan, yang terdiri daripada raja, ahli parlimen, menteri besar dan sebagainya. Okey. Sistem pemerintahan Kerajaan Melaka pada ketika itu, Raja Melaka sebagai ketua negeri, ketua agama Islam dan ketua tentera. Kerajaan Melayu Melaka pada ketika itu sama dengan yang di-Pertuan Agong pada ketika ini. Macam yang kita tahu, yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara, ketua agama Islam dan ketua tentera. Dan setiap pemerintahan di sesebuah negara itu dibantu oleh pembesar-pembesar seperti Bendahara Laksamana Temenggung, Penghulu Bendahari dan juga Syah Bandar. Okey, kelima-lima mereka ini mempunyai tanggungjawab masing-masing lah. Okey, semua ada tugasan masing-masing. Apa yang dia perlu buat, yang ni perlu buat apa. Okey. Okey, yang pertama bendahara. Tugas bendahara ni sama je macam Perdana Menteri. Dia mentadbir negara di bawah yang di-Pertuan Agong lah. Okey. Manakala Laksamana pula merupakan ketua Angkatan Laut. Apa-apa yang berkaitan dengan laut akan rujuk kepada Laksamana. Okey. Yang ketiga, Temenggung. Temenggung ni atau lebih dikenali sebagai wazir. Dia macam setiausaha. Dia bukan macam lah, dia memang setiausaha. Okey. So dia yang akan menjaga tentang negara, tentang rakyat. Semua tu akan rujuk kepada setiausaha lah. Okey, seperti yang kita tahu, pada abad ke-15 tu, Kerajaan Melayu Melaka merupakan pusat perdagangan yang menjadi tumpuan para pedagang. Jadi itu Syah Bandar ni lah yang akan menguruskan hal pelabuhan. Kiranya bila kapal masuk, Syah Bandar akan take over lah benda tu. Dia akan pergi ke tempat pelabuhan. Okey, dia akan kutip lah, macam bayaran. Okey. Macam yang kita tahu, setiap negara akan ada undang-undang mereka tersendiri. Waktu Kerajaan Melayu Melaka yang didirikan oleh para mesuara pada ketika itu, mereka menggunakan dua jenis undang-undang, iaitu Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Melaka merupakan hukum kanun Melaka. Okey. Hukum Kanun Melaka merupakan peraturan untuk melindungi kerajaan, rakyat dan juga negeri Melaka daripada ancaman-ancaman musuh. Manakala Undang-Undang Laut Melaka pula digunakan dalam pelayaran untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Okey, bila berdagang, bila berlayar akan ada peraturan-peraturan tertentunya
anak-anak kapal tu ada buat salah atau di tengah laut, okey, dia orang ada ancaman-ancaman musuh, nakhoda ni akan menggunakan undang-undang Laut Melaka untuk menjatuhkan hukuman. Okey. Penyewaan dan penumpangan kapal dagang. Okey, sekiranya ada kapal yang berlabuh dekat pelabuhan Kerajaan Melaka, so berdasarkan undang-undang Laut Melaka tu lah, diorang akan kutip sewa. Okey, diorang akan bayar bila diorang berhenti dekat pelabuhan Kerajaan Melaka, diorang akan bayar lah apa yang patut mengikut undang-undang Laut Melaka. Okey, di sini saya sertakan contoh gambar undang-undang Melaka atau hukum kanun Melaka. Macam yang kita tahu, zaman dulu memang kerajaan Melayu menggunakan tulisan Jawi sebagai tulisan rasmi. Okey, macam dalam gambar ni kan yang saya tunjuk ni kan. Okey. Seterusnya saya serahkan pembentangan hari ini kepada kawan saya, Nur Faizatul Syafiqah binti Baharudin. Assalamualaikum. Nama saya Nur Faizatul Syafiqah binti Baharudin. Yang dihormati Madam Roslihah binti Muhammad. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor kegemilangan Melaka. Faktor-faktor kegemilangan Melaka terbahagi kepada 3, iaitu faktor geografi, faktor ekonomi dan faktor politik. Untuk faktor geografi, kedudukan geografi negeri Melaka merupakan faktor terpenting dalam kemajuan negeri Melaka. Pelabuhannya yang terselamat daripada serangan angin ribut serta mendapat bantuan daripada angin monsun, iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya, telah memberikan kelebihan serta membantu pelayaran pedagang-pedagang. Seterusnya, Selat Melaka menjadi kelebihan kepada Melaka kerana selat ini merupakan sebuah lorong sempit yang mesti dilalui oleh semua pedagang untuk ke mana-mana destinasi. Okey, untuk faktor seterusnya ialah faktor ekonomi. Kekayaan sumber asli seperti hasil hutan serta sumber galian juga telah menjadikan Melaka sebagai sebuah negeri yang maju. Kedudukannya yang berada di tengah-tengah laluan menjadikan Melaka dilimpahi kemewahan barang-barang dagangan daripada negara-negara luar. Selain itu, kekayaan hasil serantau seperti rempah, rotan, kayu dan damar sebagai barang dagangan yang penting pada masa itu. Melaka muncul sebagai sebuah pelabuhan perdagangan utama dengan peranan sebagai pelabuhan interport yang menjadikan ekonomi Melaka semakin maju. Faktor terakhir iaitu faktor politik. Hubungan rapat antara Melaka dengan China telah memberi peluang kepada Melaka untuk memperoleh perlindungan politik. Hal ini dapat mengelakkan Melaka dari ancaman Siam yang kuat pada masa itu. Seterusnya, ciri-ciri keselamatannya yang teratur juga membantu di dalam kemajuan negeri Melaka dengan ketenteraan yang lengkap dan pelibatan orang laut serta tokoh kerajaan. Seterusnya, kewujudan sistem perundangan yang baik dan tersusun, iaitu hukum kanun dan undang-undang Laut Melaka. Hukum kanun merupakan undang-undang bertulis yang pertama yang wujud di negeri-negeri Melayu. Yang terakhir ialah sistem cukai dan jual belinya juga tersusun, merupakan salah satu faktor kemajuan negeri Melaka. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang faktor-faktor kemerosotan Kerajaan Melayu Melaka. Terdapat 2 bahagian dalam faktor kemerosotan Kerajaan Melayu Melaka, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Untuk faktor dalaman, ia melibatkan
kelemahan pemimpin, sistem pertahanan, sikap dan perpaduan kaum yang lemah. Bagi faktor luaran pula, ia melibatkan pihak ketiga. Faktor-faktor dalaman, yang pertama ialah kekurangan pemerintah yang berkaliber menyebabkan kekuatan negeri Melaka menjadi semakin lemah. Kemangkatan bendahara hebat Tun Perak yang terganti telah menyebabkan Sultan kehilangan penasihat yang baik, sekaligus menampakkan kelemahan pentadbiran Sultan. Selepas kemangkatan Tun Perak, jawatan bendahara telah diambil oleh Tun Mutahir. Disebabkan sikap Tun Mutahir yang pilih kasih telah menyebabkan perasaan iri hati. Beliau telah dituduh untuk cuba mengatasi kegayaan Sultan, dan telah menyebabkan Sultan menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Seterusnya, kelemahan pentadbiran merupakan peluang yang diambil oleh wilayah jajahan untuk membebaskan diri dan membentuk autonomi masing-masing. Yang ketiga, kesan daripada kelemahan pemerintah menjadi punca kepada kelemahan sistem pertahanan kerajaan. Perpaduan di antara rakyat juga telah menjadi lemah apabila bermulanya sikap berpuak dengan menyokong atau menolak pemerintah kerajaan. Sikap pembesar-pembesar juga menyebabkan kemerosotan kerajaan Melaka. Pembesar-pembesar telah mengambil peluang ke atas kelemahan pentadbiran kerajaan dengan mengenakan cukai berlebihan telah menyebabkan kemarahan pedagang-pedagang dan mereka sudah tidak berminat untuk datang ke Melaka lagi. Yang terakhir ialah pegangan agama Islam yang lemah di kalangan pemerintah dan pemimpin, menyebabkan wujudnya rasuah yang merugikan kerajaan sekaligus memudahkan serangan luar masuk ke dalam Melaka. Yang kedua ialah faktor-faktor luaran. Yang pertama ialah kehadiran pedagang-pedagang Eropah yang mempunyai agenda rahsia merupakan faktor luaran yang membawa penjajahan ke atas negeri-negeri tanah Melayu. Yang kedua, pembelotan yang berleluasa dalam sistem pentadbiran Melaka menjadikan punca kedatangan Portugis. Peluang itu telah diambil sebaik-baiknya oleh Portugis untuk menakluki Melaka dengan merasuah pembesar supaya menyokong kehadiran Portugis. Yang terakhir, dua serangan Portugis ke atas Melaka akhirnya berjaya menjatuhkan sebuah kerajaan Melayu yang satu ketika dahulu pernah menguasai jalan perdagangan di Asia Tenggara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Macam yang kita tahu, tanah Melaka juga pernah dijajah. Satu Malaysia pun pernah dijajah. Malaysia sendiri pun pernah dijajah kan. So tanah Melaka dijajah oleh dua kuasa asing, iaitu Belanda dan juga Portugis. Melaka dijajah ni sebab faktor dia dijajah ni pun sebab tempat perdagangan yang memang ramai orang datang, tempat pelabuhan kan, memang so orang berebut nakkan tempat tu. Penjajah tu juga merupakan orang yang pernah berdagang di tanah Melaka. Bila diorang selalu datang berdagang, daripada situ diorang akan nampak kelemahan kerajaan Melaka tu sendiri, kelemahan daripada segi pentadbiran, daripada segi rakyatnya sendiri, daripada benteng negeri, diorang ambil kesempatan daripada situ. Bila diorang nampak kelemahan tu, diorang terus masuk, and daripada situlah
negara Melaka telah dijajah. Negeri Melaka telah dijajah oleh kuasa asing. Okey. Portugis menduduki Melaka selama 130 tahun, iaitu daripada tahun 1511 hingga tahun 1641. Okey. Walaupun Portugis ni lama dia jajah Melaka, 130 tahun tu bukanlah waktu yang sekejap lama. Tapi Portugis tak mampu luaskan kuasa dia. Dia tak mampu luaskan kuasa dia macam mana yang Melaka buat. Pengaruh dia tu tak luas macam pengaruh Melaka. Usaha-usaha dia untuk menawan Naning dan Rembau pun gagal. Pengaruh Portugis pada waktu tu hanyalah di sekitar Bandar Melaka. Selama diorang mentadbir 130 tahun diorang jajah, memang tak keluar daripada Melaka pun diorang punya pengaruh tu. Memang dalam Bandar Melaka je lah. Okey. Matlamat asal diorang adalah untuk mengembangkan agama Kristian tidak berkesan. Okey, macam yang semua tahu, Melaka ni tempat orang belajar ilmu agama Islam. Jadi Portugis ni kan Portugis datang bawa ajaran Kristian, tapi tak berkembang. Gagal untuk diorang sebenarnya tujuan diorang nak sebarkan agama Kristian, tapi gagal. Bila sesebuah negara itu telah dijajah, mesti ada peninggalan daripada orang yang jajah kita kan. Okay, so Portugis meninggalkan kewujudan masyarakat Serani akibat perkahwinan orang Portugis dengan penduduk tempatan, pengenalan tulisan Rumi kepada masyarakat Melayu, kewujudan perkataan yang berasal dari bahasa Portugis seperti almari, pasu, jendela, garpu dan tuala. Okay, so kita baru tahu kan yang perkataan-perkataan tu sebenarnya datang daripada bahasa Portugis. Okey, kesan yang penting ialah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka dan membawa kepada kemunculan Kerajaan Melayu Riau. Namun selepas itu pengaruhnya begitu tidak berkesan di negara ini. Pengaruh Kerajaan Melayu Riau tu memang tak berkembang lah. Dia tak berkembang dekat negara sampai sekarang. Okey, yang kedua, penjajahan Belanda. Okey, orang Belanda mula berdagang di Kepulauan Melayu pada abad ke-17. Okey, pada tahun 1602, mereka menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda atau VOC. Hal ini demikian kerana mereka ingin memonopoli perdagangan biji timah di negeri-negeri Melayu. Macam yang kita tahu, tanah Melayu memang terkenal dengan biji timah. Okey. Untuk tujuan dia nak memonopoli perdagangan biji timah kat negeri Melayu ni, Belanda telah menghancurkan kekuasaan Portugis di Melaka dengan matlamat utama dia untuk menarik pedagang-pedagang ke Betawi, Jakarta. Okey. Kenapa Belanda bersusah payah nak hancurkan Portugis di tanah Melayu adalah kerana Belanda nak tarik pedagang-pedagang ke Betawi, tempat di mana diorang menjadikan pusat perdagangan utama diorang lah dekat Jakarta di Pulau Jawa. Okey, dalam tahun 1641, Portugis di Melaka dapat dikalahkan dengan bantuan kerajaan Johor. Sini dapat kita tahu bahawa kerajaan Johor telah bantu kerajaan Melaka untuk hancurkan Portugis pada ketika itu. Bagaimanapun, Portugis dan Belanda mereka tak banyak tinggalkan kesan sejarah kat penduduk negara kita. Kiranya tak banyak sangat sampai tak memberi kesan yang buruk lah untuk rakyat pada masa ni kan. So daripada perebutan kuasa antara negara-negara barat ni, menunjukkan bahawa negeri-negeri Melayu adalah idaman kuasa-kuasa barat, khususnya untuk tujuan mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi di Kepulauan Melayu. Kiranya macam kita tahu yang negara kita banyak biji timah, and tanah Melaka pun dia di antara tengah-tengah laluan kan, antara pedagang Cina dan pedagang India, and merupakan tempat pelabuhan export yang terbesar di Asia lah. Okey, jadi kuasa-kuasa barat ingatkan bila diorang datang negara kita, datang ke tanah Melayu, diorang boleh jajah lama lah. Tapi sekejap je, 130 tahun. Okey, bagi kita mungkin lama, tapi sebenarnya kalau ikut sejarah, dia sekejap je. Diorang tak boleh kekal dekat tanah Melayu sebab sini bukan tempat diorang. Okey.
So sampai situ je. Kami minta maaf kalau ada kurang daripada penyampaian kami. Terima kasih.